Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dipertemukan lagi dalam sesi kelas Fardu Ain ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sentiasa mendapat petunjuk dan rahmat daripada Allah SWT. Jadi pada hari ini kita akan berkongsi sambungan daripada kelas kita yang sebelum ini, iaitu tentang rukun agama, dan kita akan huraikan satu persatu. Jadi hari ini kita akan ambil yang pertama, iaitu rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam. Jadi rukun iman, rukun Islam yang kita cerita semalam apa? Yang kita cerita semalam yang pertama dia panggil Islam, kan? Islam, rukun Islam. Okey, yang pertama dia panggil rukun Islam, yang kedua dia panggil rukun iman. Rukun iman, kemudian yang ketiga dia panggil ihsan. Yang ketiga dia panggil ihsan. Jadi ini yang kita cerita semalam, dalam video yang lalu kita cerita yang tu. Kemudian rukun Islam ni boleh juga kita cerita, ni satu lerumi dia. Rukun Islam. Okey, rukun Islam ni juga dia cerita banyak cerita, kalau boleh mudah kita nak ceritanya dalam 3 rukun agama tu. Yang pertama dia panggil rukun Islam, kedua rukun iman, ketiga ihsan. Yang rukun Islam itu boleh juga kita panggil sebagai ini adalah fiqh. Sisi ni dia panggil akidah ataupun tauhid, ataupun apa lagi ilmu yang ada kena mengena dengan akidah, semua masuk bawah rukun iman. Kemudian ihsan ni dikenal juga dengan tasawuf. Dia panggil juga tasawuf, ataupun dia panggil juga tazkiyatun nafs. Tazkiyah, dia panggil juga sebagai ilmu tazkiyah. Jadi ketiga-tiga ini adalah rukun dalam kita beragama, ketiga-tiga ni. Jadi hari ini kita akan ambil ini, rukun Islam yang pertama. Okey, rukun Islam yang pertama. Hari ini kita hanya akan ambil cerita tentang rukun Islam saja. Jadi pertama, rukun Islam yang pertama. Apa rukun Islam yang pertama? Hari ini kita hanya akan cerita rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, 2 kalimah syahadah itu rukun Islam. Ini adalah rukun Islam yang pertama, iaitu mengucapkan dua kalimah syahadah. Apa 2 kalimah syahadah yang sebut ni? Kan, sebab apa dia kata 2 kalimah syahadah? Memang ada dua kalimah syahadah. Apa kalimah syahadah? Kita kena faham dulu. Dua tu tahulah, memang kena ada dua lah, kan? Jadi kalimah dan syahadah tu apa syahadah yang nak sini? Syahadah ini membawa maksud penyaksian. 2 kalimah, 2 perkataan yang menunjukkan kepada penyaksian kita. Itu adalah penyaksian, ataupun dipanggil juga sebagai ikrar. Ini adalah ikrar. Kita sebut bahasa Melayu ikrar, kan? Asal daripada perkataan bahasa Arab tu iqrarun. Itu ikrar. Bahasa Arab tu kita sebut ikrar. Ikrar tu adalah bahasa Arab. Apa maksud ikrar? Penyaksian. Itu adalah penyaksian, pengakuan. Penyaksian ataupun pengakuan. Jadi itu adalah syahadah. Jadi macam mana kata 2 kalimah syahadah tu? Ni kita maklumlah, kan? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah
syahadah. Tadi yang Ustaz sebut tadi itulah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ataupun Rasulullah. Boleh baca mana-mana pun. Jadi itu adalah dua kalimah syahadah. Ustaz kenapa tak tulis yang Arab tu? Ustaz saja tak tulis yang Arab tu sebab nak suruh tuan-tuan dan puan sekalian tulis yang Arab dah tu. Nak suruh murid-murid ustaz semua tulis yang Arab dah tu. Tulis yang Arab dah tu. Jadi apa maksud dia? Kan? Apa maksud dia? Perkataan tu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kecuali Allah saja ialah Tuhan. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Rasulullah itu maksudnya pesuruh Allah ataupun utusan Allah. Dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu yang kita pengakuan yang ada dalam kalimah syahadah. Tahu tak maksud kalimah syahadah? Itulah maksud dia. Dan di dalam kalimah syahadah ni lah terkandung semuanya rukun-rukun iman yang akidah ni tadi ni. Kan? Semuanya terkandung dalam dua kalimah syahadah tu tadi. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang mana ni? Tuhan yang bersifat dengan sifat yang kita akan belajar dekat akidah nanti. Kan? Dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Kita kena mengaku. Tak boleh kita mengaku hanya Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tak boleh kita kata aku mengaku bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, tapi aku tak mengaku Allah tu Tuhan. Tu boleh jadi lagu tu kan. Ataupun kita kata aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi aku tak percaya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kita tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menunjukkan tak cukup syarat lah, tak cukup syarat. Sebab syarat mengucap syahadah ni dia mesti dua kalimah pengakuan. Mana dua kalimah pengakuan tadi? Allah itu adalah Tuhan. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dua pengakuan. Satu, Allah adalah Tuhan. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Mesti kedua-dua ni. Dan kedua-dua ni lah yang akan menjadikan kita sebagai seorang Islam. Ustaz, kami tak mengucap pun. Macam mana kata kami ni Islam? Kan? Jadi Islam itu boleh didapati dengan dua cara. Islam tu dapat dengan dua cara. Islam ni kita boleh dapat dengan dua cara. Dua cara kita boleh dapat Islam. Mana? Yang pertama, Islam kita ni dengan mengucap syahadah tadi, dengan ikrar tadi ya. Okey, yang pertama dengan ikrar, kita mengucap dua kalimah syahadah, ikrar ataupun mengucap mengucap dua kalimah syahadah tu lah, bukan mengucap benda lain. Kena dua kalimah syahadah ni saja, tak boleh benda lain. Dengan mengucap ni lah kita boleh mendapat Islam. Kita tak mengucap kan. Jadi ada satu cara lagi kita boleh mendapat Islam. Dapat Islam dengan dua cara. Yang pertama dengan ikrar, yang kedua kita mendapat Islam dengan cara baka. Bukan baka tu bagi agama dan kaunseling. Baka tu maksudnya keturunan. Dengan dengan keturunan kita boleh mendapat Islam itu dengan keturunan. Kita lahir dengan mak kita Islam, ayah kita Islam, maka kita adalah seorang Islam. Lahirlah kita sebagai seorang Islam, tak perlu mengucap dah. Jadi itu Islam boleh dapat dengan dua perkara ni tadi. Jadi kita ni Islam dengan keturunan, sebab mak ayah kita Islam, kita pun lahir sebagai Islam. Anak kita pun kita Islam, suami kita Islam, isteri kita Islam, suami kita Islam. Lahirnya anak tu pun menjadi Islam. Tu kata baby lain pun kata fitrah juga tu semuanya adalah Islam.
Ya, tapi orang lain dah tak mengaku. Orang agama lain dia tak mengaku lah. Kata bayi dia tu Islam kan. Sebab Islam itu adalah agama fitrah. Jadi Allah Ta'ala kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi kata lah, Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya lahir dalam keadaan Islam lah. Kalau ikut fitrah tu lahir dalam keadaan Islam. Kan? Jadi ini dua cara untuk kita mendapat agama Islam tadi. Pertama ikrar, yang kedua dengan keturunan. Kemudian ni, yang kata di atas ni, dua kalimah syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tu ikrar dia, kan? Jadi kalau kata orang tu dia tak ucap syahadah, tapi dia percaya Allah tu Tuhan, kan? Dia percaya Allah tu Tuhan, dia percaya kata Nabi Muhammad itu adalah Rasul, tapi dia cuma tak ucap je. Dia tak ucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak ucap yang tu je. Belum dihukumkan dia Islam. Hukum yang kita cerita adalah dalam video yang lalu tu, kan? Dalam video yang lalu tu kita dah cerita apa hukum dia. Jadi hukum mengucap dua kalimah syahadah ini, hukum mengucap dua kalimah syahadah ni adalah wajib. Hukumnya wajib lah bagi orang yang nak masuk Islam. Hukumnya adalah wajib, mesti ucap dua kalimah syahadah. Tak boleh tak ucap dua kalimah syahadah. Dan bila dia ucapkan dengan lafaz, barulah dia dipanggil sebagai seorang Islam. Sebab kena ucap benda ni di mulut, kena ucap di mulut. Itu untuk mensabitkan hukum Islam pada diri seseorang individu tu. Kalau dia tak ucap, belum dikira individu itu sebagai Muslim. Walaupun dalam hati dia percaya Allah tu Tuhan, walaupun dia percaya Nabi Muhammad tu Rasul dalam hati dia, tapi dia tak ucap di mulut dia, belum dikira Islam secara hukmi. Islam secara hukmi ni apa? Islam secara luaran. Tu. Bukan Islam lagi secara luaran. Jadi bila dia ucap di luar, barulah dia kira Islam secara hukum. Jadi sebab tu kena ada saksi. Sebab tu kena ada saksi. Bila ucap dua kalimah syahadah ni, mesti ada saksi. Kena ada saksi. Kalau tidak ada saksi, bukan tak sah. Sah. Tapi takut bila ada berlaku pertikaian, tidak ada orang yang boleh membuktikan dia. Kita dalam Islam ni dia ajar macam tu. Apa-apa pun buat satu, mesti ada saksi. Mesti ada saksi. Barulah boleh backup kita apa yang kita buat tu. Kan? Okey, baik. Jadi, itulah sedikit nak ceritanya tentang dua kalimah syahadah tu. Nanti kita akan hurai lagi. Dalam kelas nanti kita akan hurai lagi lah. Macam mana dua kalimah syahadah ni, apa yang terkandung dalam tu, kita akan hurai sekali lagi dalam kelas nanti, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.